Okey, so untuk video kali ni saya akan menerangkan berkaitan dengan strategi untuk menjadi seorang forex trader ataupun CFD trader ataupun index trader, tak kisahlah, as long as trader yang menggunakan MT4 ataupun menggunakan mana platform lah, tak kisahlah, C-Trader ke, MT4 ke, MT5 ke. Okay, so first, untuk jadi seorang trader ataupun kat sini saya explainkan tentang forex trader adalah yang paling penting daripada tiga yang anda nampak kat skrin masing-masing ni. Sebenarnya yang paling penting adalah minat, keinginan, kesungguhan dan sifat tak mengaku kalah. Yang ada empat ini adalah sangat penting, iaitu kita bermain dengan emosi, psikologi kita dan juga kewangan kita. So empat sifat yang saya sebutkan tadi tu sangat-sangat penting untuk melatih diri kita supaya kita tidak ego dan tidak tamak di dalam market. Bila kita dah start terjun dalam bidang ni, kebanyakannya nak keluar sangat-sangat susah. Okay, so dekat strategi ni, apa yang kita perlukan, yang first kali sebelum kita cari broker ataupun apa-apa, ialah education. Education ni ada dua type of education, satu free, satu lagi berbayar. Jangan kata yang free tu tak berguna, yang berbayar sahaja berguna. Sebenarnya kadang-kadang ilmu free pun sangat hebat dan sangat berguna berbanding ilmu yang berbayar. Apa yang menjadikan ilmu free tu jadi berharga daripada ilmu berbayar adalah kesungguhan kita ataupun effort kita untuk faham, tengok, lihat dan buat ilmu free. Okey, untuk ilmu free ni ada banyak tempat yang anda boleh rujuk. Contohnya di YouTube, di forum forex free ataupun di website. So kat sini saya ada seberapa contoh lah untuk korang belajar. Yang pertama sekali, kita boleh guna Baby Pips. Dekat Baby Pips ni banyak benda basic free, tapi dia dalam bahasa Inggeris lah. Kalau kita tak boleh bahasa Inggeris, guna Google Translate dan Translate. And then yang kedua ialah dekat Forex Factory lah. Dekat Forex Factory ni ada ilmu yang diajar oleh orang-orang yang lagi mahir daripada kita, tapi melalui dalam discussion. So kita kena baca, faham, test dan cuba. Dekat sini ada banyak indikator, ada banyak news, boleh baca news, macam mana kita baca news kat sini ada. Okey, so berbalik kepada yang education tadi. Dan education ni ada lagi 3 education, saya tulis kat sini. Pertama, satu ni adalah technical, dan yang kedua ialah fundamental, ataupun kita panggil fundi je lah. Okay, teknikal ni ada banyak teknikal. Saya rasa lebih 100 teknikal kat luar sana. Boleh pilih nak belajar naked chart ataupun nak belajar indikator, tak ada masalah. Seterusnya ialah fundamental. Fundamental ni lah kita baca news ekonomi negara tersebut. Contohnya GDP, kenaikan interest rate dan sebagainya lah. Okay, so untuk kelas berbayar, janganlah pergi kelas yang bayarannya terlalu tak logik. Contohnya kelas untuk basic 1000, lepas basic medium 2000, lepas tu ultimate 10000. Tak perlu cari kelas yang bayar macam tu. Saya jelaskan kriteria kelas yang berbayar yang bagus untuk jadikan sebagai contoh. Yang pertama, kelas tu mestilah bawah 1000. Bawah 1000 dan tiada basic, tiada medium, tiada intermediate, tiada expert, tiada perfection ke apa, tak ada. Dia satu kelas sahaja. Dan kelas tu kenalah rangkum semua daripada basic sampai kita boleh buat SOP kita sendiri. Yang ketiga, untuk pilih kelas adalah pilih cikgu yang betul-betul legit mengajar. Untuk melihat cikgu yang betul-betul legit mengajar, part pertama yang kita kena ambil kira adalah tengok student dia. Yang bayar ni satu ialah student cikgu tu, iaitu kita panggil live result. Student cikgu tu. Yang kedua, komen-komen orang tentang cikgu tu ataupun sejarah lama cikgu tu. Adakah cikgu ni seorang scammer atau cikgu ni memang betul-betul mengajar. Okey, kalau kat Malaysia dan Indon, boleh pergi ke Facebook, type sahaja Trader Forex Malaysia. Okey, type Trader Forex Malaysia kat sini, and then cuba cari. Dekat sini akan ada yang kita boleh post tanya kat mana nak cari cikgu yang boleh mengajar dengan bagus. Kita boleh baca komen-komen kawan kita berkaitan dengan cikgu-cikgu sebelum ni. Okay, so boleh rujuk kat situ. Selepas pada dah selesai satu bab ni education, barulah kita pergi ke bab broker. Apa yang kita nak bab broker bukan nak tengok
broker tu hebat ke, lesen kat mana ke, tak. Yang pertama, sebagai orang baru, saya suggestkan pergi ke broker untuk tengok jenis akaun yang ada dekat broker tu. Kita tak kisahlah broker mana-mana, dekat Malaysia ni banyak broker bersepah. Korang boleh pilih, korang boleh google, korang tengok jenis akaun yang broker tu ada. Okay, normally kebanyakan broker akan ada akaun SEN, Standard, ECN. Ini adalah 3 type akaun yang utama lah. Lepas tu dia ada pecah lagi lah, Standard SEN, Standard ECN, Standard Pro, Standard NDD, so banyak lagi lah. Okay. Dan yang kedua, dekat bab broker ni kena tengok ialah kemudahan deposit. Adakah benda tu menyenangkan kita? Contohnya deposit melalui local deposit agent, local bank, Neteller, PayPal, Skrill, apa lagi, credit card, debit card. Okay. Yang ketiga ialah kemudahan withdraw. Withdrawal ni penting. Bila kita profit, kita nak withdraw duit, kita kena ada method yang sama macam kita depo. So mudah, cepat dan tidak ada benda-benda yang rumit. Okay. Yang keempat, saya rasa IB. IB ni penting sebab apa? Bukan kita nak cakap IB tu buat duit dengan apa yang kita depo, tak. Sebenarnya IB ni penting untuk bantu kita jika kita ada masalah. Contohnya pertama, masalah verification. Kedua, masalah nak buat withdrawal. Tiba-tibalah withdrawal kita sangkut. Siapa yang kita nak cari? Semestinya IB. So pilihlah IB yang ada credibility untuk kita buka akaun bawah dia. Semoga senang masalah kita, kiranya apa-apa yang terjadi. Kat luar sana bersepah IB yang bagus, korang boleh pilih, boleh tapis. Dan tengok apa IB tu mampu bagi kat korang. Ada IB dia bagi free education, korang dah jimat dekat education. Ada IB yang dia boleh bagi personal class, dia boleh bagi tu. Banyak kat luar sana, kita banyak pilihan. Okay, so bab yang terakhir, duit. Kenapa saya biarkan duit ni kosong? Sebelum pergi situ, okay, saya nak korang subscribe dulu channel saya ni. Dan lepas ni saya akan bagi lagi video education, market mapping, video review broker, review channel ke whatever. Okay, sekarang jangan lupa subscribe. Okay, so yang bab broker ni, kita boleh tengok broker tu bagus ke tak dekat website. Tapi bagi saya benda tu hanyalah 50% lah kot tepat. Sebab bagi saya, apa yang kita jumpa orang, kita tengok IB tu sendiri dan kita kenal lagi bagus sebenarnya daripada review. Sebab review ni dia ada pro and con lah, ada berat sebelah. Jadi korang boleh buka website macam Forex Pitch Army, korang boleh tarik apa broker. So saya tak nak tarik apa-apa broker kat sini, nanti orang cakap saya bias. So korang boleh type apa-apa broker yang korang nak, and then korang bacalah review. Yang kedua ialah Trustpilot. Okay, kat Trustpilot ni saya boleh buka lah broker yang saya guna. Sebab saya guna Just Forex, so ada masalah untuk saya buka Just Forex. Okay, ada masalah untuk saya buka Just Forex kat sini. Okay, so kat sini korang boleh tengok apa yang orang komen, okay, apa yang ni. Okay, so ini bolehlah jadikan sebagai 10% daripada korang punya reason lah untuk depo. Jangan buka WikiFX jangan sekali buka WikiFX, sebab WikiFX ni terlalu bias. WikiFX ni dia terlalu bias, so kita tidak gunakan WikiFX ni. Dia terlalu bias dalam memberi komen dan juga rating star. So bagi saya tidak bagus lah, benda yang terlalu bias tidak bagus. Okay, so kita at least ambil yang sedikit natural lah. Okay, so yang terakhir kat sini sekali duit. Duit ni adalah korang kena tepuk dada tanya selera. Adakah aku mampu untuk laburkan sedikit duit aku dalam bidang ni, ataupun aku tak mampu? Kalau tak mampu, sila jangan cebur diri dalam bidang ni. Sebab apa? Bila dah keluarkan duit ni, kita akan rasa nak dapat balik duit apa yang kita dah lost. So kat situ kita dah berdendam, benda tu dia akan effect lah kita punya life. Ada orang sampai ter-effect life. So duit ni pastikan kita betul-betul mampu untuk labur dalam bidang forex trading ni ataupun CFD trading, tak kisah apa-apa bidang trading, kita betul-betul mampu dan benda tu tak membebankan kita dan keluarga kita, barulah kita boleh join. Janganlah pergi-pergi masuk join labur 1000, hilang duit, lepas tu dah tak boleh makan, tak boleh minum. Okay? Lagi satu, jangan percaya dengan skim-skim yang menjanjikan pulangan 200% in 1 hour, 1000% dalam satu hari. Kebanyakan benda tu adalah scam. Okay. Satu lagi, janganlah cepat bagi duit dekat orang. Bila orang cakap saya trader forex yang profesional, pandai, awak labur saya 10,000, saya bagi awak pulangan 1,000 masa satu hari. Jangan percaya dengan skim-skim macam tu. Jika kita betul-betul nak mendalami bidang ni, maafkan saya, dalami bidang ni, belajar, cari education, test by yourself, and then you will survive in the market.
Okay, so next video saya akan maybe saya akan buat sedikit market analysis lah. And then tu je lah, jangan lupa subscribe sama channel, okay? Dan share kat kawan-kawan supaya kawan-kawan yang berminat faham apa itu sebenarnya seorang trader.